Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Sabar. Baik, sihat. Apa khabar semua tuan-tuan perempuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat semua, ya, pada Puan Najah Masyitah, pada Persatuan Wanita Islam Prihatin dan pada semua para jemaah yang alhamdulillah ya masih menyokong program kita ya Quranic Arabic, dan kita alhamdulillah sampai pada ayat yang ke berapa? 10, 11. Ustaz, hari ni repeat ayat 12. Ayat 12 ya. Terima kasih. Kak Zainab ada bagi Ustaz soalan tapi Ustaz tak sempat jawab lagi ya. Tak apa Ustaz, tak apa. Ya, ya. Nanti Ustaz free, Ustaz jawablah. InsyaAllah. Terima kasih. Sama. Jadi kita tengok balik ayat yang ke-12 ya, wa min qablihi ya, wa min qablihi, dan kita tahu ya min adalah salah satu daripada 9 ya partikel dalam bentuk preposition ya. Min adalah partikel ya, dia bukan noun, dia bukan verb. Sebab dalam bahasa Arab dia ada 3 je. Kalau dia tidak noun dia verb, kalau tak verb dia mesti partikel. Ya, jadi min dia salah satu partikel dan dia masuk kategori partikel preposition ya yang datang sebelum noun. Jadi makna lepas pada min ni mesti noun. Mana noun dia? Qabli. Qabli ya. Min qablihi. Jadi wa min qabli, dan min qablihi ya sebelumnya. Kita tak kata daripada sebelumnya. Kita terjemah sebelumnya saja sudah ya. Min qablihi daripada sebelumnya ya, ataupun sebelumnya saja. Nya tu merujuk pada Quran lah ya. Maknanya Allah nak bagi tahu sebelum daripada Quran sudah ada kitab-kitab yang lain. Ya, antara kitab tersebut kita tahu ada Taurat kepada Nabi Musa, ada Zabur kepada Nabi Daud, dan ada Injil ya. Tapi di sini Allah nak fokus satu, nak fokus kitab Musa. Tidak disebut Taurat tapi faham. Ya, kitab Musa tak ada kitab lain lah. Yang ni kitab Taurat ya. Kadang-kadang disebut kitab Musa ya. Macam agama Yahudi ni juga dipanggil agama Musa ya. Ataupun ya kita kata ajaran Musa ya. Walaupun bukanlah Nabi Musa yang buat ajaran tu ya, tetapi kerana Nabi Musa yang dapat wahyu tersebut. Jadi apa fungsi Quran ya? Sama juga dengan fungsi kitab Taurat. Apa fungsi kitab Taurat? Yang pertama sebagai imaman, sebagai imam. Imam makna ikutan. Kalau dalam solat, ya, imam takbir, kita takbir. Imam rukuk, kita rukuk. Ya. Dalam kehidupan Al-Quran, ya, seperti mana Taurat, dia menjadi ikutan. Maksudnya kalau Quran kata solat 5 waktu, kita pun kena ikut. Zaman Nabi Musa, ya, solat 2 waktu, dia ikut. Itu makna Quran atau Taurat sebagai imam. Ya. Yang kedua sebagai rahmatan, sebagai rahmat ya, bagi orang beriman. Tak pedulilah iman tu, orang beriman tu zaman Nabi Musa ataupun zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang mukmin ya, dia bila dia jadikan Quran sebagai imam, sebagai ikutan, dia akan dapat rahmat. Dia hidupnya penuh dengan rahmat ya. Walaupun mungkin kita tengok dari segi harta dia kurang. Ya, dari segi kehidupan dia kita tengok biasa-biasa, tetapi Allah bagi rahmat pada dia. Antara rahmat apa contoh rahmat yang Allah bagi ni? Apa rahmat Kak Mariatun? Ya, apa rahmat? Ya, Kak Masyitah, apa salah satu rahmat? Cuba bagi contoh. Rahmat ni dalam bentuk apa? Bagi contoh. Sehat. Afiah, rezeki. Sehat boleh Ustaz? Ya, kesihatan, betul. Apa lagi rahmat? Dari segi rezeki, betul. Lagi. Keselamatan. Apa dia? Keselamatan. Okey, ya. Perempuan banyak tengok pada fizikal. Ya, kita tengok pada spiritual. Apa makna Berkat rahmat? Ustaz. Apa dia? Berkat. Ketaatan, berkat ketaatan. Okay. Lain lagi. Allah Berkat keimanan. ibadah. Keimanan Ustaz. Keterangan Okay. dalam menjalankan ibadah. Okey, lain apa lagi? Allah Lagi cakap terus, ibadah. Dalam ibadah ni kita perlu apa tuan-tuan? Allah cakap terus dengan Nabi Musa.
Macam mana? Kena cari ilmu, ikut apa yang Rasul atau Nabinya ajarkan. Ya betul, tapi rahmat dalam ibadah. Apa antara rahmat dalam ibadah? Bukan semua orang dapat rahmat dalam ibadah. Hidayah. Hidayah. Ketenangan, Lagi. keimanan, Ustaz. Okey, lain. Ada satu lagi. Tuan-tuan dan perempuan tak perasan ni. Khusyuk Ustaz. Dalam solat. Khusyuk. Khusyuk. Kehusuan. Allahu Akbar. Lupa. Khusyuk. 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 Ah. Jadi, minta maaf ya. Sepatutlah ramai orang tak dapat khusyuk. Sebab dia tak nampak. Khusyuk tu adalah rahmat daripada Allah. Ya, memang iman betul. Ya, memang kita kata ketenangan betul. Tapi ada satu perkataan yang khusus untuk solat. Ya, untuk ibadat. Ya, nama dia khusyuk, tuan-tuan. Rahmat Allah bagi pada orang mukmin. Orang Muslim semata-mata tak dapat. Tapi kalau orang Muslim tu, Muslim dia beriman, dia mukmin, dia takwa, insya-Allah Allah bagi satu bentuk rahmat, maknanya khusyuk. Sembahyang seronok, baca Quran seronok, ya, dia enjoy, ya, dia buat ibadah. Walaupun ya, kita tengok kalau tuan-tuan dan puan-puan ya, ustaz lah peribadi ya, kita pergi melawat apa ni surau-surau masjid lama ya, di Indonesia contoh. Ya, sebagai contohnya mungkin apa ni Kak Liz pun boleh sokong ustaz ya. Kita pergi di kampung-kampung, jauh di kampung-kampung ya, suraunya surau biasa-biasa saja ya. Tak ada kipas, tak ada apa, tapi bila kita solat dalam tu kita rasa dia lain ya, walaupun kita kata panas ya, sebab Indonesia macam Malaysia juga dekat dengan Khatul Istiwa. Ya. Tapi alhamdulillah ya, kita wuduk, kita masuk, kita solat, kita rasa tenang. Dan tak ada macam kalau kita di Malaysia kadang-kadang ya masjid besar ya, tapi kita rasa panas, kita rasa macam tu kadang-kadang. Minta maaf ya, ustaz sebut ni pengalaman peribadi. Jadi Allah bagi ya, mungkin kerana apa? Keikhlasan orang yang mewakafkan tanah tu. Keikhlasan mereka yang terlibat dalam pembinaan masjid dan surau, dan keikhlasan mereka yang beribadah di situ ya. Jadi cuba kita tengok, ikhlas dia bagi wakaf tanah, ikhlas dia bina bangunan, ikhlas dia beribadah. Kita yang datang terkesan ya dengan apa yang mereka telah buat, keikhlasan tu ya. Dan alhamdulillah ya, apa ni kita kata kesan daripada ikhlas tu dapat apa? Dapat khusyuk dalam solat, dapat enjoyment. Kita seronok ya. Jadi itu rahmat tuan-tuan dan puan-puan. Jadi jangan kita abaikan satu aspek dalam ibadah yang kita panggil khusyuk. Ya, okey, ada soalan? Silakan. Tak ada apa ya. Okey, faham ya, rahmat. Jadi rahmat dari segi harta betul, tak nafi ya. Tetapi harta yang berkat ya, itu rahmat ya. Sebab ada orang dapat harta banyak mungkin ya, tapi keberkatan tak nampak. Ya, family dia tak dapat rasa harta dia. Ya, jiran-jiran tak dapat rasa. Ya, kemudian apa lagi kita kata? Orang terdekat dengan dia tak dapat rasa kita kata, ya. Kerana apa? Ya, kerana mungkin masya-Allah kita kata, ya, mungkin kurang berkatnya. Walaupun ya dia tak ambil harta curi, ya, dia tak ambil harta melalui apa kita panggil rasuah, ya. Tetapi mungkin keberkatannya kurang. Ya, tak tahu apa sebab, ya. Dia kena check lah. Jadi kalau berkat kita tengok ya, orang lain pun dapat rasa walaupun pendapatan tak besar. Ya, tetapi alhamdulillah orang dapat rasa. Ya, mak ayah di kampung pun dapat rasa kita kata. Ya, walaupun tak banyak. Ya, tapi dapat dirasai ya keberkatan dia tu. Kita tengok anak-anak dia mungkin menjadi ya, dia punya apa kita panggil ya, dia punya kawan-kawan pun dalam circle dia alhamdulillah. Ya, orang yang dapat merasai ya rahmat daripada keberkatan apa ni harta dia ya. Begitu juga ya kita kata ilmu, orang yang berilmu ya, orang lain dapat rasa nikmat ilmu dia. Ya, dia boleh guide orang, dia boleh ajar, dia boleh bagi kaifiat, dia boleh bagi motivasi pada orang ya, daripada orang tu mungkin apa ni kurang baca Quran jadi baca Quran, boleh tengok makna ya, belajar dia punya meaning ya. Orang tu kita kata jadi semangat untuk beribadah, jadi maknanya kehadiran kita tu memberi kesan pada orang lain. Itu rahmat tuan-tuan dan puan-puan ya, kita luaskan makna dia. Okey ya, jadi dua benda kitab Musa, Taurat ya, yang menjadi dua, yang pertama imaman sebagai ikutan ya, kemudian sebagai rahmat bagi orang beriman ya. Wa hadza kitabun, dan ini ya, Al-Quran ini ialah kitabun, sebuah kitab yang musaddiqun, yang membenarkan ataupun mengesahkan kebenaran kitab yang lalu.
Kerana dalam Quran ada tak cerita tentang Taurat? Ada. Tentang Zabur? Ada. Tentang Injil? Ada. Jadi oleh kerana Quran ni final revelation, ya, kitab terakhir, maka dia akan mengesahkan kewujudan dan kehadiran kitab-kitab terdahulu, ya. Kemudian, ya, Quran ini macam mana? Quran ni lisanan, ya, dalam lisan. Lisan ni sebenarnya maknanya lidah. Ya, lisan ni lidah. Tetapi yang dimaksudkan dengan lidah di sini ialah bahasa tu. Kerana orang bercakap pakai lidah, ya, lidah yang bercakap, lidah yang berkata-kata. Dan lidah di situ, bahasa tu Arabian dalam bahasa Arab. Ya, lisanan Arabian, lisanan Arabian. Maknanya Arabian tu berfungsi sebagai apa tu, Kak Nomah? Arabian fungsi dia sebagai apa kepada lisan? Sifat Ustaz. Pada sifat, ya. Adjektif. Okey, adjektif. Seperti mana musaddikun kepada kitabun sama, ya. Kitabun, ya, dia kata nama, musaddikun pun kata nama, tapi kata nama yang merupakan adjektif, kata sifat yang menerangkan tentang kitab, ya. Arabian menerangkan tentang lisanan. Sebab itu dia kena ikut sebiji. Kalau kitabun dia mufrad, dia singular, musaddikun singular. Kitabun dia masculine, musaddikun masculine. Kitabun tak ada alif lam, musaddikun tak ada alif lam. Kitabun ada tanwin di akhir, musaddikun ada tanwin di akhir. Dia akan follow kerana adjektif ataupun sifat adalah termasuk follower. Dia follower kepada kata nama ataupun noun yang datang sebelum dia. Lisanan sama, ya. Tu cerita dia. Okey, ya. Kalau Musa tadi, kitabu Musa, ya. Pasal apa kitabu ni tak ada tanwin? Kitabun di bawah ni, kitabun musaddikun ada tanwin. Kitabu tak ada tanwin. Pasal apa Kak Dia Marita? first noun. Dia apa? Kitabu first noun. Okey. Kalau dia first noun, ya. Pasal apa Musa tak dibaca dengan baris bawah, dengan kasrah? Ya, pasal kalau Musa tu second noun, patutnya dia baris bawah. Ya, pasal apa tak baris bawah? Abnormal. Nama Arab. Abnormal noun satu cara. Okey, ya. Sebab dia yang pertama dia non-Arabic, ya, dia abnormal, kerana dia non-Arabic itu dia abnormal dan hanya boleh baca satu cara. Musa, 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 tak boleh cara lain, ya. Jadi dia punya hujung adalah, ya, huruf alif maksurah, ya. Kita tengok yang macam ya ni kan, min, waw, sin, ya, ni alif maksurah. Ya, alif maksurah maknanya alif yang ditulis dalam bentuk ya tetapi tidak ada titik. Musa, kita tak panggil musai. Kalau musai dia jadi ya, ya. Jadi dia alif. Dia bukan ya, bentuknya saja macam ya tetapi dia tetap alif, ya. Okey, selesai kat situ. Kemudian apa lagi? Liun zira, lam. Liun zira, supaya, untuk, ya. Dia memberi amaran, ya. Quran itu memberi amaran. Lam tu, adakah lam tu partikel, betul? Tapi adakah dia partikel preposition? Partikel Bukan. preposition ke? Bukan Ustaz. Pasal apa dia bukan partikel preposition? Apa ciri partikel preposition? Selepas dia kena noun. Ya, Tapi partikel dia preposition. verb. Ya, partikel preposition macam min. Kita dah sebut tadi ada 9, ya. Kebetulan li ataupun la juga partikel preposition, ya. Tetapi dalam konteks ini bukan li yang macam ni yang kita maksudkan, ya. Kalau dia partikel preposition, dia mesti datang sebelum, mana selepas dia mesti noun. Macam min, wa min qablihi, qabli noun. Yunzira bukan noun. Yunzira adalah, ya, verb. Jadi bila dia verb, lam tu bukan partikel preposition, bukan. Ya, dia mesti bukan partikel preposition. Dia partikel tapi bukan preposition, ya. Dia adalah apa, ya? Dia adalah, ya, untuk, maknanya tujuan dia, ada tujuan. Liun zira, ya, untuk ataupun dengan tujuan memberi peringatan, ya. Macam lam ni bukan lam apa kita panggil bagi, ya. Bukan, ya. Mana bagi itu memang preposition lah, ya. Di sini bukan, ya. Kita belum belajar secara detail lam tu, tapi yang pasti kita nafikan dia bukan preposition. Ya, untuk memberi amaran, yunzira, memberi amaran, ya, memberi peringatan, ya. Dan biasanya amaran atau peringatan ni ialah tentang jangan buat jahat, jangan buat zalim,
Kerana balasannya adalah dosa dan boleh membawa ke neraka. Ya, jadi siapa yang diberi peringatan? Allazina zalamu, orang-orang yang zalamu dalam bentuk past tense, ya, dan dia plural kerana ada waw alif di belakang waw. Waw kita panggil wawul jamaah ataupun waw plural. Ya, waw plural. Zalamu. Asalnya zalama. Ya, zalama 3 huruf. Kalau ramai, zalamu. Ya, ramai. Waw alif di belakang. Macam allazina amanu. Allazina kafaru. Ya, itu semua bentuk plural. Tapi past tense. Jadi, Quran yang datang dalam bahasa Arab, dia membenarkan kitab terdahulu, dia bahasa Arab, dia memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim. Ya. Tetapi Quran juga wa busyra. Ya, dia juga adalah busyra. Apa makna busyra? Ialah berita gembira. Ya, kita kata berita gembira, glad tiding. Ya, kalau dalam bahasa Inggeris kita terjemahkan sebagai glad tiding, mana berita gembira. Ya, yang Allah turunkan, Allah utus, Allah bagi kepada siapa? Lil muhsinin. Ya, tadi untuk orang zalim. Ya, ini untuk orang muhsinin. Orang muhsinin apa dia? Orang-orang yang berbuat kebaikan, orang yang melakukan ihsan. Ya, orang yang buat ihsan, ya. Jadi orang yang buat ihsan tu sebenarnya adalah orang mukmin tadilah, ya. Jadi orang mukmin dan dia dapat kedudukan atas lagi. Ya, kalau Muslim dia bersyahadah tetapi belum tentu beramal. Ya, kalau mukmin dia dah beramal. Ya, kalau dia satu lagi muhsin dia atas lagi pada orang beriman. Dia mesti beriman tetapi atas lagi. Ya, kerana dia memang orang yang bukan sekadar buat apa yang diperintah tetapi dia juga melakukan perkara-perkara sunat. Ya, kalau kita nak naik tahap muhsin kita kena buat yang sunat-sunat tu kena usahakan untuk buat. Ya, makruh-makruh tu kena tinggal. InsyaAllah kita jadi muhsin. Kalau ramai, muhsinin. Ya, mengapa dibaca muhsinin bukan muhsinun? Kerana ada ya lam apa ni? Ini adalah lam particle preposition. Lam di sini particle preposition. Tapi lam di atas liun zira bukan. Ya. Dan lam di atas tu bila dia masuk kepada verb, dia akan menukar baris akhir. Liun ziru asalnya menjadi liun zira. Ya, liun ziru ra tu domah sebab dia present tense, sekarang dia jadi fathah, ya. Seolah-olah macam kita kata kalau dia noun macam dia jadi objek pula, dia bukan objek, ya. Pasal objek mesti noun. Liun zira bukan yun zira bukan noun, dia verb. Jadi pasal apa baca dengan fathah? Kerana ada lam di depan dia tu. Ya, okey, ada soalan silakan untuk ayat 12. Ada apa, tuan-tuan dan puan-puan? Okey, Kak Masyita okey? Ustaz, Ya, imaman tu distinguisher kan? betul. Masa Rahmatan, tu lagi Ustaz, rahmatan, rahmatan. Rahmatan, Rahmatan follower, Follower kepada imaman. Imam Aman. Okey, ya. Dan sebab apa dia boleh jadi follower? Pasal ada huruf waw, ada waw, ya. Jadi follower ni biasa ada waw. Ya, ada waw, ada au, ya, au atau waw dan, ya, ataupun summa, ada fa, ya. Dia ada partikel-partikel penyambung tu. Dia ada sentence connector. Bila ada sentence connector, maka noun yang datang selepas sentence connector tu boleh jadi follower. Dengan syarat dia mesti kedudukan dia ataupun bentuk dia sebiji macam yang depan tu, macam imaman kan. Imaman dia singular, rahmatan singular. Ya, imaman dia apa kita panggil, ya. Imaman dia dalam bentuk tanwin fathah, rahmatan dalam bentuk tanwin fathah, ya. Yang tak sama apa Kak Lis? Ya, imaman dengan rahmatan ni apa beza? Antara yang bezanya apa? Singular sama, ya. Kemudian kita kata apa lagi, ya? Dia dalam bentuk tanwin, ya, nakirah tak ada alif lam. Apa tetapi yang bezanya apa Kak Lis? Imaman dan rahmatan. Apa beza? Siapa nampak perbezaan dia? Ya. Masculine dengan feminine. Rahmatan feminin Ustaz. Rahmatan Imaman maskulin. feminin, ya. Imaman dia maskulin. Ada masalah? Sebenarnya tak ada masalah. Ya, kerana sesuai dengan noun yang kita nak gunakan. Ya, sebab Quran boleh jadi imam, ya, dan Quran boleh jadi rahmat. Ya, kita jangan buang tak marbutah tu. Ya, kerana kita nak samakan kita kata ya kita Musa imaman wa rahman. Rahman tak boleh, tak ada makna rahman.
Ya, dia kena rahmatan. Ya, jadi maksudnya follower ni, ya, dia ada juga, ya, kita kata kadang-kadang dia tak sama dari segi jantina. Ya, kecuali dia adjektif. Kalau adjektif macam musaddiqun, sebiji kena sama. Singular, kitabun singular, musaddiqun singular. Ya, ni kita bincang soal musaddiqun ni. Kitabun singular, musaddiqun singular. Kitabun tanwin domah, musaddiqun tanwin domah. Kitabun tak ada alif lam, musaddiqun tak ada alif lam. Kitabun ya masculine, musaddiqun masculine. Masa bila ni? Kalau dia adjektif, dia follower tapi adjektif. Lisanan Arabian sama. Tapi imaman wa rahmatan, ya, rahmatan dia bukan adjektif. Ya, dia bukan adjektif kepada imaman, bukan. Jadi bila dia bukan, ya, mesti tak dia ikut dari segi apa ni gender, ya. Lelaki-lelaki perempuan tak. Ya, tu dia punya perbezaan, ya. Jadi perempuan kena letak satu nota, ya, letak kat situ jenis-jenis follower, jenis-jenis follower. Follower yang pertama yang biasa kita jumpa adalah adjektif. Dia mesti sebiji sama. Ya, singular dengan singular. Ya, kalau dia plural, dia mesti plural juga sifat dia. Tapi kalau dia masculine, dia masculine. Ya, kalau dia apa lagi kita kata tak ada alif lam, tak ada alif lam. Ya, itu kalau adjektif. Tapi kalau follower yang didahului oleh huruf waw, ya, sentence connector ataupun au ataupun fa, maka atau summa kemudian dia tak mesti ikut sebiji dari segi gender, tak mesti, ya. Dia boleh singular okey, ya. Dia bentuk tanwin dhammah sama, tanwin fathah sama, tetapi gender boleh berbeza. Ada soalan? Silakan, ada apa? Haji Syari? Ya. Kak Nosiah ada apa? Belum ada Ustaz. Saya baru masuk. Salam. Kak Abidah ada apa? Apa Ustaz boleh tolong? Minta tolong ulang balik yang follower preceded by wow. Lagi apa Ustaz? Au Au, ataupun fa maka ataupun summa kemudian. semua. Okey. Okey. Ya. Ada lain? Ustaz. Ya. Min qablihi itu satu frasa kan Ustaz? Min qabli satu frasa. Jadi Ustaz cakap sebab tu kita hanya sebut dan sebelumnya. Betul. Ya. Jadi kita tak perlu Diabaikan ya Ustaz? kita tak perlu terjemahkan min daripada qabli daripada sebelumnya. Daripada sebelumnya tu macam terjemahan yang awkward sikit lah. Dengar tu tak berapa sedap. Ya, dia tak berapa smooth. Ya, bukan smooth translation. Jadi kita terjemahkan min qabli, ya. Bukan min qablihi tu. Min qabli tu sebagai satu perasa. Hi tu dia punya pronoun tambahan nya. Ya, wow dia apa kita panggil? Dia sentence connector. He di belakang dia adalah domirnya ataupun kita panggil sebagai pronoun ganti nama. Yang frasa tu min qabli tu. Ya, sebab kadang-kadang ada min qablu, ada juga min qablu. Patutnya min qabli kan? Tapi kadang-kadang ada min qablu. Pasal apa ada min qablu? Kerana he tak ada kat belakang. Kalau ada he kat belakang, min qablihi. Tapi kalau he tu tak ada, dia akan jadi min qablu. Tu pelik sikit. Tapi itulah ya kaedah dalam Al-Quran. Ya, kita kata wa min qablu. Apa pula qablu? Sebab min depan preposition. Ya, maknanya ada ganti nama pronoun di belakang yang dibuang purposely. Allah buanglah, ya. Tapi kalau kita tak buang di belakang, maka sambung saja wa min qablihi. Lam tu baris bawah kasrah. Kalau tak ada hi, tak ada ha kat belakang, maka lam tu dhammah. Min qablu. Dalam Quran ada banyak contoh. Apa Okey. makna Ustaz wa min qablu? Wa min qablu. Ya, apa soalannya? Apa makna dia? Qabli. Sama. Sama makna dia. Apa maknanya? Ya, cuma kadang-kadang ada macam tadilah kalau dia masculine wa min qablihi kan. Kalau dia feminin wa min qabliha. Kalau he dia lelaki kan, kalau ha dia perempuan, itu je bezanya. Tapi kalau kita hazaf kan, kita buang he dengan ha tu, min qablu kita kena tengok ayat sebelum tu. Adakah dia merujuk kepada masculine atau feminin? Kita kena tengok immediate sentence before dia. Sentence before dan sentence after, ya. Sebab kita tak boleh terjemah sesuatu ayat tu out of context, tak boleh. Kita kena tengok ayat sebelum tu.
Apa yang dimaksudkan dengan nya tu macam ni kan, ya. Yang dimaksudkan dengan nya tu apa? Quran. Quran. Kita dah tahu dah, ya. Sebab itulah qablihi. Tak bolehlah qabliha kan, ya. Kalau kita kata risalah Islam, risalah wa min qabliha. Jadi dia merujuk kepada apa benda? Kita kena find out dulu apa, Tan Sri. Okey. Okey. Okey, ada lain apa lagi? Ya, Arabian, lisanan Arabian sudah. Ustaz, sekejap Ustaz. Liun zero tu, li tu tadi saya kata dia particle but not a prep. Yun zero tu verb. So because of the particle tu, ro tu is fathah. Betul. Betul. Maknanya lam tu ada kesan. Okay, Dia yang lagi satu lil. berubah. Okay, so I'm trying to compare dengan yang bawah tu. Yang lil tadi tu apa saat tu? Lil muhsinin tu. Li. Lam yang tu is Ini prep. preposition. Prep kan. Tapi dia punya baris yang huruf akhir tu is fathah juga because the word is noun, ya Ustaz? Bukan sekadar noun sebab dia masculine noun. Masculine plural. Dia noun tapi dia masculine plural. Bila masculine plural, kita tak boleh tengok pada noun tu. Oh. Pasal asalnya muhsinun. Macam mukminun, muslimun, muhsinun. Jadi bila masuk preposition, oleh kerana dia masculine plural, kita tak boleh tukar nun, na, nuni, tak boleh tukar. Yang kita tukar adalah ya nun ataupun waw nun. Nampak tak? Ya. Jadi kesan daripada lam tu, ya, li dalam bentuk preposition, kesan dia ialah mengubah muhsinun, ya, plural, masculine plural kepada muhsinin. Muhsinin masih masculine plural. Cuma kerana apa dia jadi muhsinin? Pasal ada lam dalam bentuk preposition kat depan dia. Okey tak? Okey Ustaz. Jadi jangan tengok nun tu, ya. Pasal kalau tidak nanti Kak Marilyn kata. Ingatkan apa ni? Bukan. Kak Marilyn tu kena ingat, bukan sekadar dia noun, tetapi dia juga ya masculine plural. Kerana dia masculine plural. Kalau dia singular, okey, boleh ada perubahan di belakang. Ya. Okay. And then the other thing Ustaz kata tadi jenis-jenis follower ada 3 kan. Adjective number 1, number 2 is preceded by waw, au, fa, summa kan. Sentence connector. Sentence connector. Sentence connector. The third one, sentence connector. Tak, sentence connector tadi yang semua tu lah. Wow. Adalah wow. The third jenis Ustaz. The third jenis. Ustaz tak sebut malam ni sebenarnya. Oh, okey belum memang. Okey. I thought I missed it. Ya. Okey memang. Kalau nota Kak Zainab atau Kak Mariatun ada sebut follower lain. Sebenarnya mungkin ada. Ustaz tak ingat dah ajar ke belum? Ada ke Kak Mariatun? Ya, Kak Zainab. Ya, ada ke Kak Masita? Belum. Kalau tak ada kita biar dulu. Kita dekat ni kita berpada dengan 2 follower. Satu follower yang datang sebagai adjektif yang kena follow exactly, ya. Yang kedua ialah follower yang datang selepas sentence connector. Wow dan au atau, ya, fa maka atau lalu, kemudian summa kemudian, ya. Yang ini kita panggil sebagai follower juga, tetapi lebih pada follower dari segi baris dia. Dari segi kalau dia tanwin domah, ya. Kalau dia tanwin fathah, fathah, ya. Kalau dia singular, tapi bukan mesti dia follow dari segi gender. Gendernya mungkin berbeza. Contoh yang paling mudah, imaman wa rahmatan. Imaman dalam bentuk singular masculine, rahmatan singular feminine. Okey, itu 2 yang kita dah sebut, ya. Ustaz tak ingat pernah sebut tak sebelum ni follower yang lain, ya. Kalau belum, biar dululah. Okey, ya. Sudah ada apa-apa? Tak ada, ya. Apa fungsi lisanan? Apa fungsi lisanan, ya? Apa fungsi? Cuba tengok dalam apa kita panggil, ya, yang analisis tu yang tuan-tuan pakai tu lah, yang Kak Nomah pakai, yang Kak Zainab ada share itu, ya, yang Haji Fakri dah pernah share sebelum ni. Cuba tengok. Kak Nomah dah tengok dah. Apa? Corpus. Dia apa? Corpus.
Dalam corpus, ya, dalam corpus. Adverb. Dia apa? Adverb. Kalau dia adverb, maknanya dia hal keadaan, hal. Ya. Dia hal keadaan, ya. Jadi macam mana kita boleh detailkan tu nanti kita dalam sini dia agak tinggi sikit. Ya, dia high level sikit. Ustaz rasa kita biar dulu supaya kita tak ada apa, sebab adverb biasanya didahului oleh verb. Ya, dan tak nampak verb kat sini. Ya, cuba tengok daripada ayat pertama, ya, daripada permulaan wa min qablihi, wow partikel apa ni, sentence connector, min preposition, qabli noun, he pronoun, kitabu noun, Musa noun, imaman noun, rahmatan noun, wa haza wow sentence connector, haza noun, kitabun noun, musaddiqun noun, lisanan noun. Kat mana dia punya verb? Kan tak ada. Ya, sedangkan sebelum ni Ustaz bagi tahu adverb dia mesti datang selepas verb. Ya, contoh kita kata, ya, I came late to class. I came late. Ya, I came tu verb. Late tu adverb sebab dia menceritakan tentang verb tu, ya. Tapi di sini mana verbnya? Ya, sebab tu Ustaz kata dia ada, ya, tapi dia tinggi sikit. Jadi Ustaz biarkan dulu. Dia tersembunyi, verb tu tersembunyi. Arabian. Macam mana? Arabian adjektif, Ustaz. Macam mana? Arabian adjektif. Kalau ikut corpus saya lah. Okey. Lisanan adjektif. Yang mana? Arabian. Lisanan noun, Arabian adjektif. Bukan Arabian yang kita cerita ni, lisanan. Arabian memang adjektif pada lisanan. We are talking about lisanan. Cuba tengok corpus Haji Syahri. Lisanan apa? Adverb, Arabian Ustaz. memang adjektif. Lisanan apa? Lisanan noun. Memang noun, of course. Tapi noun apa? What kind of noun? Oh, dia accusative. Accusative masculine. It Dia memang masculine. indefinitive. Masculine tak ada isu. Dia noun tak ada isu, masculine tak ada isu. Tapi dari segi apa kita panggil grammatical function dia jadi apa? Oh, bukan function. Grammatical function dia. Kak Zainab tadi pakai corpus yang sama ke? Beza? Sama. Sama kot. Pasal apa tak ada adverb? Kak Zainab kata adverb. Adjektif. Yang mana adjektif? Lisanan. Arabian. Oh. Arabian tak ada isu apa, Haji? We are not talking about Arabian. We are talking about lisanan. Okey, tak apa. Ya. Kita berpada lisanan tu adverb. Ya. Kak Zainab tengok balik sekali lagi. Confirm ya, dia adverb. Ya Ustaz, insyaAllah. Okey, selesai. Tak ada isu. Lisanan tu, ya, pasal apa kita baca dia dalam bentuk tanwin fathah? Itu je isu dia. Arabian tak ada isu kerana Arabian memang confirm adjektif. Pasal dia menjelaskan tentang lisanan. Lisanan apa? Lisanan Arabian. Ya. Kitab apa? Kitab yang membenarkan. Musaddiqun. Musaddiqun adjektif. Kita dah sebut tadi, ya. Haji Syahri lambat masuk tadi kita dah bincang sebenarnya ni. Arabian, ya, pun juga adjektif. Tapi isunya ialah lisanan tu jadi apa? Dia jadi apa? Ya. Macam contoh, wahaza. Ni kita baca ya. Wahaza, kita ulang balik. Wahaza. Dan ini kitabun. Ya, wahaza dan ini adalah kitabun. Dari segi grammatical analysis, ya, haza ni dia jadi subjek. Ya, kitabun dia jadi predicate. Ya, itu kita tak detailkan lagi. Kita dah pernah tengok, ya, dalam buku apa dulu, ya, dalam buku elementary apa ke, apa ni, Ustaz tak ingat nama buku tu, ya, ada buku elementary apa tak ingat, ya, dalam tu kita ada cerita tentang ya, tentang apa, tentang subject and predicate. Predicate tu yang menceritakan dia, ya, cerita di sebalik dia. Dan ini adalah kitab yang membenarkan. Ini tu apa? Ini tu adalah subjek. Ya, boleh tak subjek dalam bentuk ini? Haza boleh, tak ada masalah dalam bahasa Arab. Ya, wahaza dan ini kitabun, sebuah kitab, musaddiqun yang menjelaskan. Ya. Jadi ada benda kat sini, ya, yang Ustaz tak boleh cerita lagi. Sebenarnya dia walaupun dia noun tapi dia juga mengandungi makna verb sehingga menyebabkan lisanan tu jadi adverb. Tapi dia tinggi tuan-tuan, biar dulu.
Ya, minta maaf Ustaz tak boleh cerita lagi pada kedudukan ni. Ya, biar dulu. Ustaz, musadikun tu kan isim fa'il. Jadi Betul? itu mutlak kan, lisanan tu Ya. Tak apalah. maf'ul mutlak kan, Kak menjelaskan. Lis dia dah belajar. Ya, sebenarnya memang betul pada musaddiqun tu. Ya, pasal dia ya, dia dalam bentuk dia tu dalam bentuk maf'ul mutlak, betul. Boleh ya, tapi biar dulu Kak Lis. Tinggi tu Kak Lis. Kak Lis dah belajar lama tak apa. Biar dulu Kak Lis ya. Kak Lis okey, biar dulu ya. Jangan kita sentuh Ya, dulu tak apa. sebab nanti Hanya- kawan-kawan yang lain ya. Ya, Okey, ya. kita raikan kawan yang lain dulu. Okey. Seterusnya apa lagi tuan-tuan? Dah ada apa-apa ayat 12? Ada apa yang Ustaz boleh bantu? Makna semua okey ya? Makna okey ya, tak ada apa ya? Tak ada, Yes, kita masuk Tak ya. ada Ustaz. Minta Ya. maaf Ustaz. Ayat 11 boleh tanya tak lagi? Patutnya tak boleh tu ya, sebab dia dah masuk Tak terlepas ya. tapi tak apalah ya. Kalau ada penting ya. Ayat 11. What is tu kan Ustaz? Dia is kat sini maksud lain kerana. So dia apa Ustaz? Is ni dia preposition juga. Dia partikel. Cuma Artikel juga. makna dia tu ya. Biasanya kita terjemah sebagai dan ya, ingatlah ketika mana. Dan ingatlah ketika mana. Wa is akhadha rabbuka. Dan ingatlah ketika mana. Ya, jadi is tu biasanya kita terjemahkan dan ingatlah ketika mana. Ya, dia ada penjelasan lah ya. Cuma di sini ya, apa kita panggil ya, tak boleh terjemahkan macam tu secara mudah ya. Ada sebab dia. Macam tu je lah ya. Ustaz tak boleh cerita detail lagi sebab dia tu tinggi sikit. Ya, dia tinggi. Jadi yang tinggi-tinggi tu kita biar dulu sebab takut ada jamaah yang basic-basic tu ada yang terlepas pandang lagi. Ustaz tak cerita detail lagi lah. Tapi Kak Nomah punya soalan tu baguslah. Bila kita Dia terjemah bukan adverb juga Ustaz. apa dia? Dia bukan adverb. Dia ada kena-mengena juga dengan adverb tu ya. Dia ada. Adverb Dia Ustaz. Zorof lah kan Ustaz? Betul adverb. ya. Tu dia betul ya. Sebab dia adverb dalam bentuk time. Dia adverb of time. Adverb of time. Ya, dia ada adverb of time ya antaranya. Ya, dia ada adverb of place. Tapi yang tu tinggi sikit. Ya, biar dululah. Ya, dia zorof kita panggil. Dia ada zorof zaman, zorof makan tu ya. Mungkin Kak Liz dia faham ya, dan siapa yang dah belajar bahasa Arab fahamlah. Tapi kalau tidak biarlah dulu ya. Dan ingatlah ketika mana ya. Tetapi tak berapa sesuai kalau kita terjemahkan tu ya. Jadi dan kerana lam yahtadu bihi, mereka tidak mendapat petunjuk ya dengan Al-Quran tu. Jadi oleh kerana mereka tak dapat petunjuk ya, maka mereka hanya kata kalaulah Quran tu betul, dah tentu kami akan mendahului Muhammad dan umat Islam untuk beriman. Ya. Tetapi mereka tak dapat hidayah. Sebab tu mereka tak ikut Quran ya. Mereka tutup telinga mereka ketika Nabi baca Quran. Dan mereka selalu menafikan ya. Mereka menafikan Nabi Muhammad tu Rasul. Mereka menafikan Nabi Muhammad dapat wahyu. Mereka nafikan Muhammad tu ini Muhammad. Dia nafikan semua. Pasal apa mereka nafikan? Kerana mereka tak dapat hidayah. Ya. Mereka dengar Quran. Adakah orang Arab Quraisy boleh faham Quran? Ya, mereka faham. Kalau orang Arab Quraisy tak faham, masakan ya Abu Lahab dengan isterinya marah kepada Rasulullah ketika turunnya tabat yada Abi Lahab wa tab. Ya, pasal dia faham. Sebab itulah dia marah. Pasal dia tahu yang dimaksudkan dengan surah tersebut adalah dia dan isterinya. Ya, jadi itu bukti dia faham. Ya. Kemudian apa lagi kita kata? Ya. Kerana mereka tak dapat hidayah, maka mereka pun buat cerita. Apa cerita dia? Fasayaqulun, ya. Lalu atau maka mereka pun berkata, sentiasa berkata. Sentiasa tu duduk kat mana? Sebab dia dalam bentuk present tense. Present tense makna continuous. Sentiasa mereka berkata, haza ini yakni Al-Quran ifkun qadimun. Adalah rekaan atau ciptaan pendustaan ya yang cerita tentang orang dulu-dulu. Ya, jadi maknanya Muhammad ni hanya create cerita je. Cerita Musa kan orang dulu. Cerita Ibrahim orang dulu. Ya, cerita Ismail orang dulu. Cerita Ishak orang dulu. Ya, cerita tentang Ismail orang Arab Quraisy dia tahu. Pasal mereka memang keturunan Ismail. Tapi cerita Nabi Ishak mereka tak tahu. Sebab Nabi Ishak tak pernah datang ke tanah Arab. Nabi Ishak kekal di Palestin.
Cerita Nabi Sulaiman, Nabi Daud, mereka tak tahu. Sebab Bani Israel mereka tak tahu. Kecuali nama Nabi Arab yang berada di tanah Arab. Contoh Nabi Hud di Yaman. Nabi Soleh di Madain Soleh. Yang itu mereka tahu. Lebih daripada itu mereka tak tahu. Sebab mereka tak ada buku, tak ada kitab. Ya, beza dengan orang Yahudi di Madinah. Dan beza dengan orang Arab yang duduk dekat dengan orang Yahudi di Madinah. Mereka expose kepada cerita Taurat. Orang Mekah tak ada, tuan-tuan. Ya. Tetapi mereka selalu claim mereka tu beriman. Kerana mereka tawaf. Mereka buat haji. Ya, mereka menyembelih. Ya, mereka apa lagi kita kata? Ya. Mereka menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama berhala. Mereka anggap tu sebagai agama. Sebenarnya bukan. Ya, dia salah faham. Ya. Jadi macam itulah cerita dia. Boleh ya, tuan-tuan? Kita biarkan dulu ya. Tapi is tu biasa terjemahkan dan ingatlah ketika mana biasanya. Cuma dalam konteks ni macam tak sesuai kalau terjemahkan macam tu ya. Itu ajalah Kak Norma. Terima kasih Ustaz. Sama-sama ya. Ayat 12 selesai, masuk ayat 13, inna sesungguhnya ini partikel lagi. Tetapi partikel taukid, partikel untuk emphasize. Ya, kita panggil particle of emphasis. Particle of emphasis tujuannya to emphasize. Ya, jadi dia punya tujuan ya untuk emphasize, untuk menunjukkan kesungguhan, dan biasanya inna duduk di awal ayat. Boleh tak inna duduk di tengah sikit? Jawapannya boleh. Kalau ada apa depan dia, tuan-tuan? Ingat tak? Ya, cuba tengok nota balik. Kak Liz, inna boleh. Kola, Ustaz. Ya. Kola. Kalau ada kola, kalau ada kolu, ya, kalau kola singular. Ya, past tense verb singular. Kolu past tense verb untuk plural, ya. Lain pada kolu, kola, boleh apa lagi? Kak Liz, boleh apa lagi? Kolat. Kolat boleh, lain-lain. Itu semua past tense dalam bentuk lain. Tenses yang lain, apa lagi? Yakulu. Yakulu boleh, present tense. Mana past tense pun boleh, present tense boleh. Satu lagi. Ya? Takul. Kul. Kul. Ya, kul. Katakanlah. Kul huwallahu ahad. Boleh. Kul inna solati. Cuba tengok. Kul inna solati wa nusuki dalam surah Al-An'am. Kul katakanlah wahai Muhammad sesungguhnya solatku. Boleh tak inna duduk di selepas kul? Boleh? Ya, qala innallah, qalu inna lillah. Ya, itu dalam surah apa? Istirja' tu kan? Ya, surah Al-Baqarah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mana bolehlah inna tu duduk selepas, tak mestilah perkataan pertama dalam the beginning of the sentence. Ya, dia boleh berada selepas qalu, qala, qalat, yaqulu, yaquluna. Ya, boleh semua. Kerana apa? Kerana memang kaedah dia macam tu. Terima je lah. Ya, nanti Kak Abidah tanya Ustaz, ya, apa yang boleh mendahului inna? Antaranya ialah qala, dia dalam bentuk past tense. Kalau past tense qala, ya, qalat boleh untuk feminin. Qalu boleh, ya. Kalau dia dalam bentuk present tense boleh, yaqulu seorang, yaquluna dua orang, yaquluna ramai boleh. Taqulu boleh, tak ada masalah, ya. Hamzah, nun, yata, anita, present tense boleh mendahului inna, boleh. Ataupun dalam bentuk ya command form, fi'il amar, apa dia? Kul. Ya, kul. Jadi kul boleh, tak ada masalah. Inna untuk taukid ataupun ya untuk emphasize. Allazina qalu. Allazina qalu. Ni qalu ya. Qalu ni boleh depan. Qalu inna boleh. Ya, dalam ayat lain lah, bukan di sinilah ya. Innallazina qalu, inna sesungguhnya, allazina orang-orang yang jamak ya. Kena tambah dua ni, orang-orang yang. Qalu mereka berkata Rabbana ya, Rabbuna ya, Tuhan kami. Jadi dia bukan doa ya Kak Nab. Ini bukan doa. Kalau doa Rabbana. Tapi kalau Rabbuna dia statement. Ya, dia statement biasalah, general statement. Ya, macam kita dah sebut tentang la ilaha illa anta kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya. Jadi orang baca sebagai doa. Tetapi dia sebenarnya bukan doa. Tapi boleh tak baca sebagai doa? Jawapannya boleh. Tak ada masalah ya. Kerana ada general statement tetapi dia mengandungi makna doa. Boleh tak faham Kak Nab? Dia general statement, dia hanya luahan ya, Nabi Yunus kan? Tiada yang berhak disembah melainkan Kau ya Allah ya. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku telah buat zalim pada diri aku. Aku telah keluar daripada kampung aku sebelum Kau perintah. Maknanya itu pengakuan. Ya, dia mengaku dia salah.
Tapi ada minta doa? Tak ada. Tapi boleh tak dibaca sebagai doa? Jawapannya boleh. Kerana apa? Ya. Kerana dengan statement, general statement tersebut, apa yang berlaku dengan Nabi Yunus? Allah arahkan ikan untuk muntahkan dia. Jadi maknanya ada proof bahawasanya general statement ya juga boleh mengandungi makna doa walaupun indirect. Boleh tak Kak Nap? Boleh Ustaz. Okey InsyaAllah ya. faham. Orang lain Kak Mariatun boleh faham? Ada general statement tapi mengandungi. Boleh ya, mengandungi makna doa. Boleh. Tak ada Rabbana, tak ada Allahumma, tak ada Rabbi, tak ada. Memang tak ada. Ya, tapi boleh tak jadi doa? Boleh. Ya, tapi kita kena tahu cerita semuanya lah. Ya, jangan kita tengok ya, kita tengok je kita terus ambil sebagai doa, bukan. Kita kena tahu cerita di sebalik ya, apa ni statement tersebut. Siapa yang baca, ya, apa kesan dia, boleh. Ya, macam kita kata hasbunallah, ya, wa ni'mal wakil, ya, bukan doa. Hasbunallah, ya, cukuplah Allah sebagai wakil pembantu kami, penolong kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, yang sebaik-baik boleh membantu adalah Allah. Mana ada permintaan? Tak ada. Ya, tetapi dia ada makna doa tak? Ada, sudah tentu. Kerana ketika Nabi membacakan ayat tersebut, ya, ayat apa kita panggil, ya, ayat berapa tu, ya? Ayat yang ke 173 dia apa Kak Lis, ya, 173 tu dalam surah Ali Imran kan, ya. Dia punya cerita ialah Nabi berhadapan dengan tentera Quraisy. Nabi tengok tentera Quraisy yang ramai, Nabi pun baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Dan dia jadi doa walaupun asalnya general statement. Jadi itu Quran tuan-tuan, ya. Jadi kita jangan tengok ada Rabbana sahaja boleh jadi doa, ada Rabbi, ada Allahumma, bukan mesti, ya. Okey ya. Tapi kalau Rabbuna, ya, dia bukan. Rabbuna ni statement. Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Ya, Tuhan kami ialah Allah. Summa kemudian. Summa ni masuk apa tadi? Summa adalah ya sentence connector. Kemudian istaqamu, ya, mula-mula mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Summa kemudian ya istaqamu, mereka tetap istiqamah. Istaqamu daripada apa ni fi'lun madin, daripada past tense istaqamah. Alif, sin, ta, qaf, alif, mim. Istaqamah. Akhirnya dapat istaqamu. Istaqamu untuk plural. Istaqamah singular. Apa makna istaqamah? Ya, mereka tetap, mereka berterusan, consistently dalam keadaan taat. Ya, dah tentulah taat sebab dia beriman. Ya, oleh kerana dia beriman, dia taat. Okey, ada soalan tentang istaqamu. Ya, Tan Sri ada apa? Summa istaqamu. Summa, ya. InsyaAllah. Okey ya. Asalnya dari Qaubun. qawama ya Ustaz. Ya, macam mana? Istaqama asalnya qawama. Kalau 3 huruf Antara ialah jamid, ya. ya. Kalau Alif 3 sin, huruf ya. Kalau Ya. 3 huruf betul. Tapi kalau kita Ini tengok ada pertambahan alif sinta kan? betul. Majid. Ya. Jadi kalau kita tengok apa ni bentuk yang ada sekarang, ya, dia past tense alif, sin, ta, qaf, alif, mim, 6 huruf. Ya, dia past tense 6 huruf. Ya, boleh tak past tense 6 huruf? Boleh. Minimum 3, ya. Jadi minimum 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6. Kita dah bincang ayat apa perkataan apa tu yang kita baca pada minggu lepas, yang boleh ya, yang boleh 3, yang boleh 4, yang boleh 5. Apa perkataan tu? Siapa ingat yang minggu lepas kita belajar? Kabura. Kabura ya, Kabura. kabura. Kat mana tu kabiro. kabura? Kabura ayat berapa? Ya, istakbartum ni. Ni dia, ya. Ayat yang ke-10 ya. Ada perkataan istakbaro. Asalnya 3 huruf, ya, kabura, boleh 4 huruf, ya. Boleh 4 huruf dan boleh juga 5 huruf, ya. Jadi dia boleh takabbara boleh, ya. Asalnya kabura 3 huruf. Kemudian jadi boleh apa, ya? Boleh kabbara 3, 4 huruf, kabbara. Kalau kabura telah menjadi besar. Kalau kabbara telah membesarkan. Allahu Akbar, itu takbir kan, daripada kabbara. Ya. Boleh tak dia jadi 5? Boleh. Takabbara, takabbara, takabur. Jadi maknanya sombong, ya. Kalau kabura jadi besar.
Kalau takabbara, ya, jadi sombong, jadi bongkak, ya. Istakbara, lagi atas, jadi angkuh pula. Ya, jadi bongkak, jadi angkuh, ya. Jadi kalau takabbara cakap sombong, cakap besar. Tapi kalau istakbara menyombong, membesarkan diri, angkuh dan sebagainya. Itu kita dah bincang pada minggu lepas, ya, bagaimana 3 huruf boleh jadi 4, 4 huruf boleh jadi 5, 5 huruf boleh jadi 6, ya. Ni tuan-tuan kalau minggu lepas tak datang, ya, kita bincang istakbara ni. Berapa huruf istakbara? 6. Alif, sin 2, apa ni, ta 3, kaf 4, ya, ba 5, ra 6. Ada 6 huruf. Tapi root word dia apa? Kabura 3. Kaburo. Kabura, ya. Jadi tuan-tuan boleh yang tak datang Penambahan alif cinta Ustaz kan? ya. Itu usaha. Jadi yang mula-mula 3 huruf kabura, semua Ditambah alif past cinta. tense, ya. Nombor 2 jadi kabbara, kaf, ba, baro. Kabbara. Double ba. Penambahan alif ter. Ya, Nombor 3 dia jadi takabbara. Ya, Takabbara. besarkan. Kita dah Tak tengok dengan detail alif. ni. Ya. Tambahan ta dengan alif. Takabbara, ya. Kita dah cerita, ya, tapi sebab ada yang tak datang pada minggu lepas, Ustaz ulang saja. Ya, nanti boleh tengok balik kamus jadid. Kita dah tengok muka surat berapa, Kak Nak pun dah share dengan kita, Kak Mariatun pun dah share, ya, dan Kak Nomah juga, ya. Jadi tunjukkan, ya, tuliskan dia punya apa? Dia punya sequence tu. Ya, dia punya proses tu daripada kabura 3 huruf jadi kabbara 4 huruf, jadi takabbara 5 huruf, jadi istakbara 6 huruf. Oh, tu cantik tuan-tuan. Kita nampak dia punya perubahan tu, ya. Daripada 3 jadi 4, 4 jadi 5, 5 jadi 6. Okey, ya. Jadi pada tuan-tuan yang tak dapat tengok dia punya tu, ya, tengok balik video pada minggu lepas dan kita ada sebut detail, ya, istakbara. Okey, selesai, ya. Itu kita dah sebut ayat 10. Ayat yang ke 13 ni ada lagi istaqamah. 1 2 3 4 5 6 huruf juga. Daripada apa tadi Kak Lis? Kalau 3 huruf apa dia? Yang 3 huruf koyam. Kawama. Ya, Kawama. qawama. Ya, qawama. Asal dia lah, ya. Qawama. Ya, qawama. Qaf, waw, mim. Ya. Sebab kalau koma boleh juga, tapi koma makna berdiri. Koma berdiri. Koma page 16 Ustaz. Okey, koma page 16. Kalau qawama, Istaqama. ya, kalau qawama tu tengok, ada tak qawama? Betul mancit. Qawama tu tengok. Dia Ustaz ambil kamu dia. Cuba tengok qawama, ada tak? Kalau jumpa beritahu, ya. Qawama. Dia mesti kat ujung. Ada Ustaz. Ya. Yang apa? Page 174. 174. Qawama. Di mana? Kanan kiri? Kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari bawah. Tapi bukan kawama, kawamu. Itu qawamun. Itu orang lelaki, ya. Bukan, ya. Dia qawama saja. Qaf, waw, mim. Cuba tengok je, ya. Qaf, waw, mim ada tak? Ya. Qaf, waw, mim. Qaf, waw, mim tak ada, tuan-tuan, ya. Qaf, waw, mim tak ada. Ya. Tak apalah, ya. Sebab dia asal dia, ya. Tu asal dia. Qawama, ya. Ataupun kita gantikan jadi koma lah. Boleh, ya. Waw tu dia panggil, ya, dia panggil apa? Kuliba, ya, ditukar kepada alif. Ya, jadi koma, ya, asalnya koma. Koma makna berdiri, makna tetap. Ya, berdiri tetap, ya. Sebab tu bila kita solat, kita qiyam. Qiyam tu makna berdiri. Ya, kita berdiri tegaklah. Baca Fatihah tegak, baca surah tegak, ya. Kemudian kita i'tidal, ya, baca kunut nazilah, semua tu tegak. Itu koma. Koma tu makna tegak dan apa, ya, dan tetap, ya. Tetap berdiri. Ada makna koma tu. Tetapi kita luaskan dia, ya. Antaranya kita tambah alif sin dan ta di depan. Istaqama, ya. Daripada koma, qaf, alif, mim, tambah alif sin ta di depan, jadi 6 huruf lah. Koma kan 3, qaf, alif, mim kan 3 huruf. Ya, koma yaqumu.
ya, dapatlah qiyam, ya. Muka surat berapa tadi Kak Nap? Yang koma 1716. 174. Satu berapa? Tak, koma, qaf alif mim. Tadi Kak Nap dah cakap mula-mula tadi. Itu istiqomah page 16. Kalau koma Dia kata 174 bukannya? 174 ya. Kat mana tu? Sebelah kiri kanan? 174 qawamu. Bukan. Koma, Tak, qaf alif mim. 174 belah kiri. Belah kiri Ustaz. Membetulkan 6. Betul Ustaz. 6 dari atas. 1, 2, Tu 3. kalau noun, kita verb. Kita cari verb. Qaf alif mim, ya. Qaf alif koma. Koma tu pada muka surat yang ke 167, betul. Ya, 167 sebelah kiri bawah 3 daripada bawah. Koma yakumu. Ya, tu root word dia. Koma, qaf alif mim, koma telah berdiri tetap, ya. Kemudian tegak, kalau berdiri tegak, ya. Yakumu dia punya present tense, kiaman dia punya verbal noun dia. Ya, dalam in bracket biasanya dalam bentuk verbal noun. Dalam bahasa Arab kita panggil sebagai maf'ul mutlak, ya. Tadi Kak Liz dah bagi tahu tadi. So koma past tense, ya, yakumu present tense sedang berdiri, kiaman, ya, maknanya berdiri itulah, ya, perbuatan berdiri itu. Kum bangunlah, ya. Macam Nabi Jadinya suruh ni fi'il madi. yang mana? Yang mana tak dengar? So istaqamu is madi. Bukan Istaqamu ni ya. jadinya dia madi, fi'il madi. Past tense. Istaqamu is fi'il madi. Bukan madi, madin. Fi'lun madin. Bukan madi, salah. Madin. Fi'lun madi. Ni kita cerita Fi'lun madi. root dia, asal dia. The root is Istaqamah Qiyam lah itu kan? dah pertambahan dipanggil majid, ditambah alif sinta. Ni Ini perempuan lagi ada salah faham ni. awal-awalnya. Tengok tak tadi Ustaz sebut, ya, nombor 10, ayat 10. Cuba bagi perhatian ayat 10 tadi. Ya, ada perkataan istakbaro, ya, ni, istakbartum ni. Kan Ustaz pecahkan dia daripada awal, daripada kabura 3 huruf dulu. Ni sekarang ni kita analisis yang di bawah ni kita mula dengan 3 huruf juga. Ya. Tuan-tuan, 3 huruf tadi, istakbara tadi, ni yang Ustaz highlight ni, tengok dekat apa ni skrin. Istakbartum ni daripada istakbara 6 huruf. Asal 6 huruf tu mesti 3 punya. 3 kemudian jadi 4, kemudian jadi 5, kemudian jadi 6, ya. Sekarang kita buat proses yang sama kepada perkataan lain. Perkataan apa? Istaqamu. Ya. Ini perkataan dia. Istaqamah lah asal dia. Istaqamu ni pasal ada waw kat belakang. Kalau tak ada waw kat belakang, kita buang waw ni, dia jadi bentuk apa? Istaqamah. Cuba tuan-tuan salin dulu. Istaqamah. Alif sin, ta, qaf, alif mim. Berapa huruf istaqamah? 6. Okey. Jadi oleh kerana dia 6, boleh tak kita pecahkan sampai ke paling kurang? Paling sikit berapa? 3. 3. Itu yang kita bincang muka surat 167 ni. Ni 167, ya. Tengok kamu, perempuan jangan kata kamu tak ada, ya. Kita dah kata wajib dah, ya. Tuan-tuan kena dapatkan kamu ni. Sebab kalau tidak tuan-tuan lost. Ya. Jadi jangan pakai kamus lain, sebab bila kamus lain dia tak sama nanti, ya. Dia tak, apa kita panggil? Dia tak selari dengan kita. Jadi pakai kamus ni. Pakai kamus jadid, ya. Sebab harga dia murah, RM10. Kalau harga dia RM1,000, okey, Ustaz tak wajib kan. Harga RM10. Dan tuan-tuan masih kata saya tak ada kamus. Jangan, tolong. Ya, beli kamus ni. Ya. Istaqamah. Apa root dia? Sekali lagi, muka surat 167. Yang bertanya, tengok 167. Ya, apa dia? Qoma. 3 daripada bawah. Sebelah kiri. Jumpa kan? Qoma. Qoma tu apa? Qoma tu asal dia 3 huruf. Memang asal dia qawama, betul. Tetapi qawama tu, waw tu telah, ni tinggi lah tuan-tuan. Ini ilmu saraf dipanggil. Ya, memang dia qawama, tetapi telah dijadikan qoma. Jangan tanya apa sebab. Ya, qoma, terima qoma saja. Qaf alif mim. Jadi qaf alif mim, Ustaz dah buktikan tadi, qawama tak ada.
Ya, walaupun asal dia. Tapi dia jadi koma saja. Terima koma. Ko alif mim. Kalau kita tengok koma tu, ada tak kat sini qaf alif mim? Ada. Tu tengok ni, Ujak highlight ni. Kan qaf alif mim. Ya. Ya, itu root dia. Tambahan dia apa? Alif sinta kat depan tu. Alif sinta. 3, Ya, maknanya sekarang dia jadi berapa? 3 campur 3 kan 6. 6. Ya. Sama tak macam istakbaro tadi? Sama, sebiji sama. Ya. Jadi koma makna telah berdiri, ya, telah berdiri, telah tegak, telah tetap mengerjakan sesuatu. Tu koma, ya, past tense, yakumu present tense, ya, kiaman dia jadi verbal noun, dan kum tu menjadi apa? Kum tu menjadi command form, ya. Jadi berdiri tegak, ya, ataupun apa kita panggil, ya, tetap dalam sesuatu pekerjaan, tetap. Ya, kalau dia solat, dia istiqamah, dia berterusan solat. Tapi bukanlah makna solat sepanjang masa. Solat tu pada waktunya lah. Ya, kalau dah habis waktu solat, tak boleh solat lagi, kan? Dah buat zuhur, takkan nak buat zuhur lagi. Melainkan kita tadi buat zuhur sendiri. Kemudian datang masjid, tengok ada orang sembahyang zuhur pula. Kita tadi dapat pahala bersendirian. Kita join. Boleh tak mengulangi solat zuhur? Boleh. Itu dah masuk fiqah. Ya, ni kita cerita bahasa je, ya. Tapi daripada bahasa ni lah tuan-tuan dapat fiqah. Impossible, ya, tuan-tuan nak pandai fiqah, nak pandai tafsir, nak pandai hadis, tiba-tiba bahasa Arab tak belajar. Tak boleh, tuan-tuan. Ya, dia ada proses dia. Memang macam tu. Ya, ramai orang minat belajar agama, tapi dia tak minat Quran yang Arabik. Ustaz pelik betul, ya, ramai orang ya mengaji hadis, mengaji macam-macam, ya. Tapi dia punya teks dia dalam Arab tu dia tak peduli. Mana boleh, tuan-tuan? Tak boleh. Sebab nanti tuan-tuan tak dapat solid knowledge tu, ya. Memang dia ambil masa, tapi tak apa, ya. Okey. Kum, berdiri tegak, selesai. Daripada koma sekarang jadi istaqama. Ya, ada lagi perkataan lain. Biar lu tak apa. Dia tambah alif sinta. Bila tambah huruf, tambah tak makna dia? Tambah. Ya. Sebab kaedah dia apabila bertambah huruf pada satu-satu perkataan maka bertambah makna. Ya, kaedah dalam bahasa Arab saya sebut je, ya, tak payah salin. Ya, iza zadal harfu zadal makna, tu kaedah dia. Pasal kalau ustaz personally, ustaz pakai kaedah. Sebab bila kita pakai kaedah, ya, senang. Ya, kaedah-kaedah yang ustaz ajar tu kan, ya. Hasanatul abrar, sayyatul muqarrabin, ya. Macam tadi kita belajar ad-darar yuzal, ya, kemudian kita cerita pasal apa? Ya, kita cerita pasal apa kita panggil, ya, menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat, kan? Itu semua kaedah. Sebab kaedah ni para ulama yang buat. Bila para ulama buat, kita pakai kaedah tu, selesai masalah kita. Dan sebab kaedah kita tak buat sendiri. Para ulama dah buat, kita pakailah, ya. Tapi nak dapat kaedah tu, dia kena masuk satu subjek lain pula. Jadi sekarang ni ustaz ambil subjek tu, ustaz bagi share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sebagai temporary measure. Sebab ustaz tak boleh mengajar subjek tu, ya. Ustaz boleh mengajar subjek tu usul fiqh, tapi kaedah fikih sebagainya. Tapi dia tinggi lah, tuan-tuan, ya. Itu teknikal. Ya, pelajar universiti, pelajar college yang belajar. Pelajar college pun kalau dia diploma kadang tak belajar benda tu. Kena buat degree baru belajar, ya. Tapi kalau ustaz nak minta tuan-tuan buat diploma atau degree, macam mana, ya? Jadi ustaz ambil je, ustaz sebut secara mudah untuk tuan-tuan dan puan-puan memahami. Itu jelah cerita dia. Jadi kaedah dia apa? Dalam huruf, ya, perkataan kalau bertambah huruf maka tambah apa tadi? Tambah makna. Ya, iza zadal harfu, apabila bertambah huruf, zadal makna, bertambah maknanya. Kalau koma, apa tadi makna koma? Apa tadi makna koma? Kanap? Koma? Berdiri. Telah berdiri. Satu lagi telah apa? Tetap. Ya, apa tadi? Ya. Berdiri tegak lah, betul lah, kan? Takkan berdiri bongkok, kan? Ada satu lagi Ustaz sebut tadi apa? Berdiri tegak. Tegak. Berdiri tegak. Kan. Kalau berdiri tegak, tak adalah makna istiqamah tu kalau macam tu. Ada makna lain. Tetap. Ya. Tak mengerjakan. Tetap mengerjakan sesuatu. Tuan-tuan dah tertinggal. Nampak tak tuan-tuan? Bila tuan-tuan miss the point, ya, if you miss the train, you miss the whole thing, tuan-tuan. Tak boleh. Ustaz dia sebut, tuan-tuan tak salin. Okey, sekalian sekarang.
koma, makna yang diberikan oleh kamus ni berdiri tegak. Ya, sebab kalau berdiri memang kena tegak lah. Takkan berdiri bongkok, tuan-tuan. Ya, memang jawapannya berdiri tegak. Ada satu lagi makna yang kamus tak beri. Ya, sebab kamu ni untuk budak-budak, tuan-tuan. Jadi dia tak ada kembangkan. Ustaz lah yang kembangkan untuk tuan-tuan dan perempuan. Ya, sebab Ustaz facilitator untuk tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan jangan lupa. Ya, sebab Ustaz tambah makna. Tambahan tu yang tuan-tuan kena datang kelas. Kalau tuan-tuan tak datang kelas, tuan-tuan tak akan dapat. Ya. Sebab kalau tuan-tuan tertinggal kelas, tuan-tuan tengok balik video tu. Sebab video dah ada, rakaman dah ada. Ya, Haji Nazri dah buat. Jadi kita ambil manfaat. Okey, apa makna satu lagi? Makna dia ialah tetap dalam mengerjakan sesuatu. Itu makna koma tu. Tetap, ya, konsisten. Dah ada makna sikit. Jadi bila istaqamah tambah alif sinta, complete lah maknanya konsisten. Ya, maknanya apa? Taat dalam mengerjakan sesuatu. Makna taat tu apa? Makna tetap lah. Ya, tetap. Walaupun kita duduk kat Jepun, duduk kat Germany, tempat yang tak ada orang Islam, tetap juga ya kita sembahyang. Tetap juga puasa. Tetap juga kita cari makanan halal. Kalau tak ada daging, makanan halal tak ada, cari kosher. Kalau tak ada kosher, makanlah seafood, masak sendiri. Macam tu maksud dia. Itulah istiqamah. Ya, yang bertitik tolak daripada koma. Boleh tak faham? Tan Sri okey? Kak Norma okey? InsyaAllah. Faham. Okey. InsyaAllah, Ustaz. Asalnya apa root word dia, Tan Sri? Koma. Koma. Sekarang jadi Koma. Istiqamah. Daripada 3 huruf sekarang jadi 6 huruf. Ada tak ya kaitan antara 3 dengan 6? Mestilah ada. Mesti ada. Dia punya original meaning tu ada, tetapi kita Tambahkan. kita kembangkan. Lanjutkan makna dia lagi. Betul. Ya, kerana apabila sesuatu perkataan bertambah huruf, maka bertambahlah maknanya. Jadi luaslah makna dia. Itulah konsep dia, tuan-tuan. Selesailah kalau tuan-tuan dapat faham benda tu, alhamdulillah kita dah jumpa 2 dah. Yang pertama, minggu lepas istakbara, sekarang istaqamah. Ya, jadi daripada 3 jadi 6. Ya, istakbara tu paling best lah kita kata. Contoh terbaik sebab boleh nampak 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf dan 6 huruf. Ya. Ustaz, Ya. yang baru nak tanya tadi, comparison between the istakbara dengan istaqamu tu. Istakbara we can see the progress from 3, 4, 5, 6 kan. Tapi istaqamah is 3 straight to 6 ya Ustaz. Dia tak ada 4, 5 ya Ustaz. Ada. Cuma kita tak buat lagi. Oh, okey. Ya, Okey. ada perkataan tu ya. Sebab kita tak buat lagi. Sebab Ustaz tengok tuan-tuan masih agak terkial-kial yang istakbara tu. Sebab tu Ustaz tak lanjut kan. Ustaz hanya kata koma, istaqamah. Ya, kita lompat saja. In the middle ada proses? Pasti ada, tuan-tuan. Pasti ada perempuan. Pasti ada kat maraton. Belum lagi. Okey, ya. Nak tengok boleh ya. Tapi macam tadilah. Tuan-tuan bagi faham istakbara tu dulu. Ya. Istakbara yang ayat 10 tu. Ya, kemudian nanti baru kita pergi lebih lanjut istaqamah. Okey, ada soalan lain silakan. Tak ada ya. Kalau tak ada kita habiskan ayat ni. Inna sesungguhnya. Ya. Inna tadi apa? Partikel apa tadi? Haji Syahri, inna partikel apa? What kind of particle is inna? Emphasis. Emphasis. Tekan. Particle of emphasis. Ya. Boleh tak dia datang bukan pada awal ayat? Boleh. Boleh. Dengan syarat ada apa kat depan dia? Ada qala, yaqulu, Qulu. 3 bentuk kan? Dia boleh qala bentuk past tense, boleh yaqulu present tense dan boleh qul command form. 3 bentuk. Ya. Okey, inna allazina. Selepas inna, noun yang datang selepas inna, barisnya fathah. Contohnya innallahu, innallaha. Ya, jadi innallaha. Tetapi di sini allazina tak nampak. Walaupun allazina tu nanti Kak Maria tu tanya, tapi ustaz, nun tu fathah. Tak ada cara sebab dia adalah abnormal noun. Abnormal noun berapa cara boleh baca? Abnormal noun? Satu. Atau 2? Satu saja. 2. Kalau 2 mana? Al-lazino. Al-lazino kat mana jumpa? Itu dalam kitab Taurat kot. Kitab Ya, yang ini tak boleh. Al-lazina tak boleh. Al-lazino. Ada. Al-lazina boleh.
Ya, Tak allazina boleh. maksudnya alazina tak boleh jadi nuni. Betul. Okey. Kalau yang tu betul, ya. Kalau ada tu maknanya kita ajaran sesat lah tu, ya. Hmm. Okey, ya. Allazina. Sebab apa allazina? Pasal dia adalah allazina noun. Yes. Macam mana kita tahu allazina tu noun? Pasal apa? Ada alif lam depan. Ada alif lam, ya. Kemudian ada ya nun kat belakang. Ya nun. Maknanya dia Plural. adalah noun plural. Plural. Ada ya nun kat belakang. Ya. Kalau ada ya nun kat belakang macam muhsinin tadi kan, macam muhsinin kan ada ya nun kat belakang ni. Ya dan nun, ya. Kalau ya nun ada pada muhsinin, allazina ni pun macam tu juga, ya nun. Ya. Tetapi muhsinin boleh waw nun. Muhsinun. Allazina betulnya allazuna. Oh tak ada, jangan buat pasal tuan-tuan. Itu bid'ah yang sangat sesat. Ya tak boleh allazuna jangan. Ya allazina sentiasa sebab dia abnormal noun satu cara baca. Ya, selesai ya. Allazina qalu, ya, sesungguhnya orang-orang yang telah berkata, ya, apa kata mereka? Rabbuna, ya, Tuhan kami, tak ada wahai. Kalau wahai Rabbana. Rabbana ada wahai depan. Kalau Rabbuna tak ada wahai. Ya, kerana ini bukan seruan. Ini hanyalah statement. Kalau seruan dia boleh doa. Ya, kalau seruan ya dia boleh jadi doa. Doa maknanya wahai Tuhan, wahai Tuhan, ya Allah, ya Rahman. Itu maknanya kita mohon tu, ya, kita menyeru. Wahai Allah, wahai Rahman, wahai Rahim, ya. Ya Ghafar, ya Wadud, ya Aziz, itu kita seru ya dalam bentuk doa. Ataupun kita merayu, wahai Allah, aku susah, wahai Allah. Wahai Allah, aku diuji dengan kesihatan ya yang agak merosot. Wahai Allah, ya, aku ada masalah dengan jiran sebelah. Aku ada masalah dengan mertua, aku ada masalah dengan isteri, aku ada masalah dengan siapa. Maknanya kita mengadu pada Allah. Kita tak minta, tapi kita mengadu je, ya Allah, aku ada masalah. Ya, tidak ada tempat untuk aku mengadu melainkan padamu, ya Allah. Ya, baru kita minta, wahai Allah, bantulah aku menyelesaikan masalah. Itu ada, ya, ada apa kita panggil, ya, ada pengaduan dan ada permohonan. Boleh tak berakhir dengan pengaduan semata-mata? Boleh. Ya, boleh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, dia pengaduan dan juga ya pengakuan dosa pun boleh juga. Pengaduan, pengakuan, ya, penyaksian semua boleh. Dan tak minta pun. Kalau minta pun tak salah. Boleh tuan-tuan. Itulah doa, itulah rayuan, ya. Tuan-tuan kena faham dia punya konsep tu. Kemudian, ya, Rabbuna, wahai Tuhan kami, tidak ada wahai, Tuhan kami saja. Allah adalah Allah. Summa kemudian istaqamu, mereka pun istiqamah, mereka pun tetap dalam ketaatan, mana dalam ibadah. Fala khaufun, bagi orang yang macam ni, bagi orang yang beriman ni, yang berkata Tuhan mereka adalah Allah dan mereka tetap konsisten dalam ibadah, maka Allah bagi mereka hadiah. Apa hadiah dia? Hadiahnya ialah fala khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut, ya, alaihim pada diri mereka. Mana mereka tak takut, mereka berani. Ya, dia lalu kawasan kubur berani, tak ada hal. Ya, sebab dia tahu dah, ya, dia dah baca masa keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kan Allah dah kata. Siapa yang baca, Nabi dah kata, ya, siapa yang baca tu dia akan guided. Dia akan diberikan apa ni kita panggil fulfill dia punya requirement, dia punya keperluan. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya you are protected. Allah jaga. Bila Allah jaga tuan-tuan, tak ada makhluk boleh kacau dia. Percayalah tuan-tuan. Ya. Sebab itu dalam hati dia tidak ada khaufun, tak ada rasa takut. Ya. Tapi macam tadilah kalau Allah nak uji boleh je. Ya, kita tengah driving seorang-seorang tiba-tiba nampak benda-benda pelik kita kata. Boleh tak Allah buat? Boleh. Allah nak uji iman kita. Tetapi by right tuan-tuan, after reciting the doa, whenever you get out of your house, kita kata, kita baca, memang insya-Allah Allah jaga. Tetapi Allah boleh uji. Tadi jangan sombong. Ya, saya ustaz tak ada masalah, saya tak ada hal punya. Ya, jangan kita kata. Allah boleh uji, ya. Tetapi macam tadilah, sepatutnya kita tak akan ditakut-takutkan. Tak ada perasaan takut, tak ada, insya-Allah. Selamat, ya. Tapi jangan cari pasal saja-saja masuk dah lalu kawasan depan kubur tu, berhenti, lepas tu masuk. Ya, mana jin, mana syaitan. Ya, kita tanya, tu jangan main-main tuan-tuan, ya. Allah tak suruh kita buat macam tu, ya. Kemudian walahum yahzanun, ya. Dahlah mereka tak ada rasa takut, mereka juga tak ada duka cita.
tak ada duka cita. Kerana orang yang beriman, yang kata Allah itu Tuhan dia, dan dia konsisten dalam beramal, ya, tak ada rasa takut dalam hati dia. Jangan bimbang. Dan mereka tidak berduka cita, tak sedih. Tak sedih ni bila tuan-tuan? Bila orang keji, bila orang hina dia, ya, bila orang downgrade dia, tak ada isu lah tuan-tuan. Ya, manusia downgrade kita, tak apalah, ya, biasa, dia tak ada hal. Ya, sebenarnya orang tu yang rugi. Pasal apa? Ya, sebab dia tak tahu yang mana kaca, mana permata. Ya, ni permata depan dia ni, ya, tapi dia tak dapat menilai sebab dia memang tak layak untuk dapat permata tu. Dia kena tengok macam tu tuan-tuan. Barulah kita kata walahum yahzanun. Ya, jadi kalau orang tu tak nak berkawan dengan kita, orang tu yang rugi, bukan kita yang rugi. Ya, kita rugilah sebab tak boleh buat dakwah kan. Tapi dia rugi kerana tak dapat, ya, apa ni, knowledge, ya, kita punya pengalaman dan doa kita, ya. Sebab apa? Sebab dia tak nak berkawan dengan kita. Tak apalah. Nak buat macam mana kan? Ya, dia memilih kawan yang lain. Tetapi, ya, dalam bab yang berkaitan dengan dakwah adalah rugi sikit. Tetapi kita tidak akan bersedih. Ya, kita tak akan rasa kita walaupun orang hina kita, ya. Tetapi macam tadilah. Ya, kita rasa kita terhina, memang rasa bila orang sebut kan. Malu juga kita depan, ya, kita orang buat tak tahu, ya, orang hina kita. Oh, ya. Siapa datang ni orang yang memanglah kita terasa lah. Ya, tetapi insya-Allah, ya, dia punya duka cita tu cepat akan hilang tuan-tuan. Ya, mudah-mudahan sebab Allah dah kata walahum yahzanun. Okey, apa yang Ustaz boleh tolong di hujung perbincangan kita? Kak Bidah, apa yang analisis gramatikal yang boleh Ustaz bantu? Silakan. Apa tak faham? Kalau ada. Ya, Haji Asy'ari ada apa? Kak Masyitah, ya. Ustaz, Ya. istaqamu tu Hmm. dengan istiqomah, Hmm. the word istiqomah Hmm. is from the same root word of koma lah ya. Ya, betul. Apa beza istiqamah dengan istiqamah? Apa beza dia? Kat mana tu? Nak tanya Ustaz lah ni. Istiqamah verb, istiqamah verbal noun. Itu je. Kalau dia duduk dalam bracket, ya, tak percaya cuba tengok istiqamah. Cuba tengok istiqamah. Masdar kan Ustaz istiqamah. Ya betul. Ya, verbal noun, ya. Istiqamah muka surat berapa? Alif sin depan. Mari kita tengok. Bagi puas hati. 16 Ustaz, 16. Muka surat 16. Okey, terima kasih. 16 di sebelah kanan kiri. Kanan. Ya? Kiri. Kanan. Kiri. Kanan 10. Istiqamah. Dia 16 tu sebelah kanan. Tetapi kanan tu terbagi dua. Ada 16 kanan, ada 16 kiri. Dia 16 kiri. Ya, Kanan Ustaz istiqamah. 10 dari atas. Macam mana? Bukan kanan, kiri. Kanan 10. Kanan 10 dari atas. Istiqamah. Sebelah kiri. Muka surat Oh, 16, istiqamah. sebelah kiri. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 8 Ustaz. Istiqamah yastaqimu istiqamah. Jadi Kak Maritun tanya, ya, Kak Maritun dah jumpa dah Ustaz 16 tu? Ustaz, sorry Ustaz, akak outstation tak ada bawa buku. Okey, ya, tak boleh ni lah. Bukan salah ibu mengandung lah. Sorry Ustaz. Ya, nanti balik tengok Ustaz 16, istiqamah itu adalah past tense. Yastaqimu present tense. Istiqamah dalam bracket, kita dah setuju kan? Dalam bracket tu mesti noun. Macam mana kita tahu dia noun? Istaqamatan, ada tanwin. Tanwin aja itu noun lah tu. Ya, sama ada dia tanwin dhammah, istiqamatun, ya, tanwin fathah istiqamatan, tanwin kasrah istiqamatin, tak pedulilah, 3 kali, ya. Sebab dia normal noun, boleh baca 3 cara, boleh tanwin, boleh letak alif lam, boleh semua. Jadi dia adalah noun, ya. Cuma noun bentuk apa kita panggil verbal noun. Verbal noun tu makna apa? Verbal noun tu makna apa, Kak Maritun? Apa makna verbal noun? Noun yang Asal dari verb. noun yang Daripada verb. Ya, yang dibuat, yang berasal daripada verb. Betul lah, nama verbal noun. Kalau kita construct sesuatu perkataan sehingga dia jadi noun daripada verb, so that kind of noun is called verbal noun. Dalam bahasa Arab kita panggil masdar. Ya, yang dah belajar bahasa Arab masdar. Yang belajar English kita semua, ya, verbal noun. Verbal noun tu noun. Iyalah, nama dia pun verbal noun. Mestilah dia noun. Sebab apa ada verbal depan? Sebab dia berpunca, berasal, originated from verb. Ya, mana verb dia? Istiqamah. Istiqamah verb ke? Ya.
Macam mana kita tahu dia verb? Sebab dia 6 huruf. Ya, verb boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6. So istiqamah, does it fit the definition? Yes. Ya. Kemudian tengok huruf akhir dia. Istaqamah. Ya, fathah. Tetapi Ustaz, dalam ayat yang ke-13 ni, istaqamu. Pasal apa? Sebab ya ada waw di belakang dia untuk menunjukkan kepada plural. Bila ada waw, boleh tak baca istaqamau? Tak boleh. Istaqamau mana ada? Ya, istaqamiu lagi tak boleh. Istaqamu, yes, pasal ada waw. Bila ada waw, dhammah istaqamu. Bila ada alif, fathah istaqama. Bila ada ya, istaqami. Ya, itu memang dia punya rule of thumb dia, tuan-tuan. Bila rule of thumb kita kena follow lah. Tak boleh, ya. Okey, Kak Maritun tu lah. Ya, nanti tengok balik. Nanti tengok balik kamu tu, ya. Okay, clear. Thank you, Ustaz. Ya, sama. Ada apa lagi sebelum kita tamat? Silakan. Ustaz, saya tak saja. Ya. Khaufun tu singular, Ustaz. Tapi kenapa dia singular? Kenapa dia singular? Tak faham kenapa dia singular. Dia memang lahir sebagai singular. Tapi kalau ya di belakangnya walahum yahzanun plural. Plural Dia kepada tak orangnya. semestinya plural. Orangnya bukan dia punya kualitinya. Oh. Sebab khaufun ni, ya, khaufun ni kita panggil apa tu, ya? Dia noun. Memang noun. Yazanun bukan noun. Yazanun apa ni, verb. Ya. Sebab tengok, fala khaufun. Tidak ada rasa takut kepada mereka. Mereka. Mereka tak takut. Ya. Kemudian yahzanun merujuk kepada siapa? Mereka. Sebab tu dia plural. Pasal we are referring to mereka. Alaihim kan mereka. Wala hum. Jadi kalau hum, dia bukannya khaufun tu. Khaufun tu kualiti dia. Rasa takut, rasa bimbang, rasa sedih. Itu kan dia punya condition dia tu. Sebab dia quality. Sebab dia Okay, kualiti. terima Ya. Dia bukannya dua tu, pelaku dia. Macam confuse Yazan saya tu sebab dapat, saya tengok noun tu saya confuse. Ya. Okey, ada lain ya? Silakan Kak Masyidah, ada apa? Ustaz, saya nak tanya, kat atas tu Ya. tadi Ustaz yang 12 ada imaman tu, pun nak tanya pasal single and plural ni. Mana plural? Imaman singular, betul? Singular, tapi dia boleh ke jadi plural, Ustaz? Boleh? Warahmatan tu boleh lah kan? Imaman tu kenapa boleh? Sebab dia adjektif kan? Macam mana? Bukan adjektif. Tak ada adjektif kat sini. Adjektif musaddikun. Arabian. Imaman bukan adjektif Kak Masyidah. Rahmatan pun bukan adjektif. Tak, imaman tu kenapa pula boleh jadi plural, Ustaz? Ini sekarang singular lah kan? Boleh ke? Sebab dia bukannya, how to say? Dia bukan orang. Orang memanglah bukan kan? Tak boleh. Dia boleh jadi orang. Ya ke? Ya, kalau tidak imam, Kak Masyidah sembahyang kat masjid, siapa jadi imam? Imam tu manusia ke siapa? Bukan word imam lah ni. Perkataan imam tu. Maknanya orangnya ataupun Quran sebagai ikutan. Sebab bila kita kata imam tu, di sini maksudnya Quran tu jadi imam kita. Maknanya apa yang Quran cakap, kita follow. Apa yang Quran larang, kita tinggal. Itulah makna imam tu. Dan okey lah, boleh lah. Yalah, saya ingat tadi macam mana. Bukannya orang kan ingat kan? Okey. Jadi kalau Kak Masyidah tanya plural, maknanya imam tu sebagai orang lah. Ya, tapi di sini dia bukan plural lah, pasal kita bukan jadikan dia sebagai orang kan? Kita jadikan dia sebagai ikutan. Dan dia bukan apa? Dia bukan adjektif, bukan. Dia distinguisher. Dia tamyiz. Ya, tamyiz. Menjelaskan. Menguatkan, menjelaskan. Tadi ada page 167 yang koma tu. Yang koma, okey. There's the third line tu yang we were been reading the third line. The second line tu koma bil wajib tu apa pula tu? Yang mana? Buku surat berapa? 16 tadi ke? No, 167. Kejap ya, Ustaz tengok balik. 167. Kejap ya. Mari sama-sama kita tengok. 167. Okey. Yang mana? The second line. Kita tadi baca the third line kan, koma. Yang second line ni pun koma juga. Bil wajib tu. Apa tu bil wajib tu? The same ni on the left, second line from the bottom. Okey. Bawah koma tu. Bawah koma yang koma tu. Itu contoh. Koma bil wajib maknanya
koma bil wajib. Koma di sini maknanya tetap melaksanakan kewajipan. Oh. Jadi koma tu di sini bukan makna berdiri lah. Koma di sini maknanya Ada meaning lah. Okey, okey. tetap dalam melakukan sesuatu. Tetap atau taat dalam melakukan sesuatu. Apa makna bil wajib? Ya, wajib tu ialah kewajipan kita. Ini yang istiqomah lah agaknya from the word kan. From the word koma jugalah, ya. Tetapi bukan makna berdiri, bukanlah, ya. Di sini maknanya tetap melaksanakan. Jadi kalau kita kata koma bil wajib, kalau tengok terjemahannya menjalankan tugas. Jadi wajib tu adalah tugasan kita. Tugasan kerja kita. Tu maksud dia. Istiqomah lah ya. Koma. Okey, okey. Thank you, Ustaz. Ya, sama. Ya, ada apa-apa silakan. Yang lain, last kalau ada. Okey, kalau tak ada apa, ya, Ustaz apa ni, Kak Masyidah ada apa-apa? Hajar Masyidah ada apa-apa announcement? Kita tak ada kelas lagi dah kan Ustaz this month? Betul. This month dah selesai, ya. Minggu Next month kita ada second week kan Ustaz? ada second week, kejap ya. Ustaz tengok jadual, tengok kita punya. Sebab saya tak ada second week, Ustaz doakan ada. ya. Saya selamat ke Afghanistan. Oh, nak pergi Afghanistan dulu. Okey. Ya. So saya tak ada tapi tak apalah, the class we go on lah ya. So minggu depan ada satu lagi 31. The fifth class Ustaz nak buat kelas. Nanti saya bagi tahu Ustaz ya, kalau ada kelas saya bagi tahu Ustaz nanti. Sebab nanti Ustaz pada bulan sebab pada bulan 2 ada banyak kelas tak ada. Sebab Ustaz tak ada di Selangor. Di Malaysia tapi tak ada di Selangor. Ada program di Terengganu. Then okay. So kalau Ustaz nak extra class next week tu boleh lah kot? Boleh ya, 31. Yang Kak Masyidah akan bertolak pada berapa bulan? 4 bulan 2. 4 bulan 2. So 31 kita on. Kemudian bulan Februari 4 hari bulan ya. 4 bulan Februari. Kak akan bagi 4. So kita ada 6 tu memang 7 memang tak boleh sebab first week kan. Yes. So tak ada. 7 tak ada. 7 memang tak ada kelas. Sekejap ya, saya tengok kalender saya, kenapa lain pula? Februari Kak Masyidah akan bertolak 4 hari bulan on Sunday kan? Ya. So the following week tu Wednesday on the 7th tu tak ada kelas. tak ada kelas, memang tak ada kelas. So you are Okay, safe lah. Okay. Saya ingatkan on the 8th. Okay, sorry. Salah tengok. Okay, the 14th saya dah balik dah Ustaz. Okay. 14 insyaAllah boleh ada kelas. Okay. You mean tak after ada. that Ustaz tak ada ke? 21st and 28th tu tak ada? Ustaz insyaAllah akan cuba buat, tapi daripada ni lah ya, daripada Terengganu lah. Ustaz akan pergi Terengganu. Okay. InsyaAllah ada, malam tu ada. Cuma sebab tak tengok tempat lagi, nak harap-harap selesa lah tempat tu. Harap-harap homestay yang Ustaz duduk tu selesa. So Ustaz boleh buat kelas daripada homestay tu lah. Okay. Harap-harap Nanti we keep in touch lah Ustaz ya. Boleh insyaAllah. So kita jumpa 31 dan cuti pada 7 ya. Okey. Ya, okay. Thank you Ustaz. Bersama. Thank you. Ustaz, saya banyak dah, mula-mula dulu saya dah banyak tinggal. Ini daripada surah mana ya Ustaz? Surah Al-Ahqaf, surah 46. Surah 46. Okey. Sebab saya nak ulang kaji yang atas tu lah. Boleh. Buka aja surah 46. Ya. 46. Ya, kita baru sampai ayat 13. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair semua. Pantum Next week we have class ya. Nanti kita hantar link. InsyaAllah, terima kasih. Okay. Terima kasih Haji Nazri. Ya. Ustaz.